Nama saya Afifah binti Muhammad Yusof, nombor matrik 270160. Okey, saya ingin menerangkan tentang tahap kemiskinan di Myanmar. Myanmar adalah salah satu daripada 3 negara termiskin di Asia. Myanmar Living Condition Survey 2017 mendedahkan peratusan penduduk miskin di Myanmar adalah sebanyak 24.8%, iaitu negeri Chin mempunyai kadar tertinggi sebanyak 58%. Garis kemiskinan adalah 1,590 kyat sehari, di mana tahap penggunaan pada atau di bawah 1,590 kyat sehari dianggap miskin. Okey, bagi luar bandar, peratusan kemiskinan di luar bandar adalah sebanyak 30.2%, iaitu 27 kali tinggi daripada bandar. Berbanding di bandar. Masyarakat di luar bandar tidak memiliki aset seperti tanah, peralatan, pertanian dan hanya bergantung hidup pada gaji harian. Okey, mereka juga bergantung kepada penangkapan ikan dan pertanian berteknologi rendah. Kemudahan jalan raya yang rendah, di mana hanya 12% jalan raya di negara ini yang diturap dan menjadikan perjalanan luar bandar ke bandar sangat sukar. Manakala bagi peratusan kemiskinan di bandar pula menunjukkan 11.3%. Peningkatan populasi bandar telah memberikan tekanan yang teruk kepada badan bandar, terutamanya di Yangon, kerana keperluan untuk perumahan, infrastruktur dan perkhidmatan yang sangat terhad. Terdapat peningkatan jumlah pendapatan yang tidak rasmi kerana penduduk baru tidak mampu menyediakan bekalan perumahan yang ekoran sangat terhad. Assalamualaikum, nama saya Nur Eka binti Abdul Rahmat, nombor matrik 272051. Saya akan menerangkan tentang tahap kemiskinan di Korea Selatan. Seperti yang kita tahu, negara Korea merupakan negara maju pada masa kini. Tetapi negara Korea pernah menjadi negara yang paling miskin di dunia pada suatu ketika dulu. Namun, usaha pemimpin di Korea telah menstabilkan ekonomi negara tersebut dan seterusnya menjadikan Korea sebagai sebuah negara maju pada masa kini. Kini, Korea Selatan terkenal sebagai salah satu negara Asia yang mempunyai kemajuan teknologi yang besar. Berbagai produk yang berinovasi tinggi telah dihasilkan di negara Korea. Namun, di sebalik kemajuan negara Korea Selatan, terdapat sebahagian penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kadar kemiskinan tertinggi di Korea Selatan adalah melibatkan warga tua. Hal ini adalah disebabkan oleh krisis kewangan yang melanda Korea Selatan pada tahun 1970-an yang telah menyebabkan sekitar 2 juta orang menganggur dan kebanyakannya adalah warga emas pada masa kini. Setelah situasi ekonomi di Korea Selatan mula membangun, kebanyakan syarikat di Korea Selatan memutuskan untuk menggantikan pekerja yang lebih berusia dengan pekerja yang lebih muda. Oleh itu, mereka perlu bersara lebih awal daripada yang dijangkakan. Kini, penduduk yang sudah tua yang terjejas dari segi kewangan perlu melakukan pekerjaan bukan konvensional seperti menguntit sampah. Hal ini iaitu masalah kemiskinan secara tidak langsung memudaratkan kesihatan mental penduduk yang lebih tua dan menyebabkan peningkatan kadar bunuh diri dalam kalangan warga tua. Sekitar 3 tahun lalu, kes bunuh diri yang melibatkan warga tua yang berusia sekitar 70 tahun adalah sebanyak 50 orang daripada 100,000 orang. Manakala bagi mereka yang berusia 80 tahun adalah sebanyak 70 orang setiap 100,000 orang. Sebelumnya hanya 13% penduduk Korea hidup dalam kemiskinan. Tetapi angka itu meningkat kepada 44% bagi mereka yang berusia 66 tahun ke atas. Menurut anggaran rasmi, sekitar 15% penduduk Korea Selatan hidup di bawah garisan kemiskinan. Kemiskinan di Korea Selatan ditakrifkan sebagai kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif berbeza dengan kemiskinan mutlak kerana kemiskinan relatif mengukur bahagian populasi yang hidup dengan kurang daripada separuh pendapatan median. Data menunjukkan 71.4% daripada mereka yang mengambil keputusan untuk bunuh diri merupakan individu yang tidak berpelajaran, manakala 37.1% daripada mereka tinggal di kawasan luar bandar. Pada tahun 2017, data di Seoul, Korea menunjukkan bahawa lebih 11,000 penduduknya adalah merupakan gelandangan
dan seramai 1,520 orang penduduk tidak memiliki tempat tinggal dan hidup merempat. Selain itu, terdapat 7.2 juta atau lebih 14% rakyat Seoul hidup di bawah garisan kemiskinan. 45% daripada jumlah tersebut merupakan warga tua yang berusia 65 tahun dan ke atas. Setelah berlakunya COVID-19, sebanyak 24% penduduk di Korea kehilangan punca pendapatan. Peratusan tertinggi warga tua Korea yang hidup dalam kemiskinan adalah 43.8%, iaitu pada tahun 2017. Kini masalah ini hanya akan menjadi lebih teruk untuk warga tua Korea Selatan disebabkan kewujudan pandemik COVID-19 yang telah menutup perniagaan, menangguhkan program kerja dan menjadikan orang menghabiskan lebih banyak masa di dalam rumah. Korea Selatan mencatatkan pertumbuhan bagi suku kedua dengan kemerosotan sehingga negatif 3.3%. Penguncupan itu didorong oleh penularan krisis COVID-19 pada Mac lalu. Akhir sekali, kadar pengangguran di Korea Selatan meningkat daripada 3.2% pada Ogos kepada 3.9% pada September 2020. Bilangan penganggur meningkat daripada 197,000 orang kepada 1,088 juta orang. Hal ini menunjukkan bahawa peningkatan kes pengangguran di Korea Selatan akan membawa kepada peningkatan kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzati Nabila binti Abdul Samad, nombor metrik 269601. Hari ini saya akan menerangkan mengenai kesan-kesan COVID-19 yang berlaku ke atas Myanmar dan Korea Selatan. Pandemik COVID yang melanda dunia bukan sahaja telah menjejaskan kemajuan negara, mengganggu ekonomi negara maju, tetapi juga turut memberi kesan kepada negara-negara membangun seperti Myanmar. Antara kesan COVID-19 ke atas Myanmar, yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi di Myanmar menjadi perlahan. Menurut laporan, pertumbuhan ekonomi di Myanmar dijangka turun daripada 68% pada tahun 2018-2019 menjadi hanya 0.5% pada tahun 2019-2020. Sekiranya pandemik ini berlarutan, ekonomi di Myanmar dijangka akan turun sebanyak 2.5% pada tahun 2020-2021. Pertumbuhan ekonomi yang perlahan akan mengganggu Myanmar dalam mengurangkan bilangan kemiskinan yang berlaku di Myanmar. Yang kedua, ekspor getah terjejas. Myanmar merupakan pengekspor getah. Berdasarkan laporan media Myanmar, Myanmar telah menghasilkan sebanyak 200,000 getah setiap tahun. Myanmar telah merupakan pengekspor 90% getah kepada negara-negara lain seperti China, Malaysia, Singapura dan Indonesia. Menurut laporan MTPO, sektor ekspor getah telah terjejas dengan teruk dan syarikat getah yang berskala kecil juga turut berdampak daripada pandemik COVID ini. Pendapatan ekspor getah telah menurun sebanyak 23 juta dolar dalam masa sekitar 7 bulan kerana jumlah ekspor yang menurun lebih daripada 18,000 tan berbanding tempoh yang sama pada tahun lalu. Yang ketiga adalah sektor pelancongan terjejas. Pelancong dari China menyumbang sebanyak 25% daripada pelancong ke Myanmar. Wakil Menteri Hotel dan Pelancongan Myanmar, U T Lat, memberitahu media tempatan bahawa dia menjangkakan kedatangan pelancong di negara ini akan menurun sebanyak 50% akibat daripada pandemik COVID. Seterusnya, kesan COVID-19 ke atas ekonomi di Korea Selatan. Kesan COVID-19 ke atas ekonomi di Korea Selatan. Yang pertama adalah ekonomi Korea Selatan menguncup. Ekonomi Korea Selatan menguncup lebih kecil daripada jangkaan pada suku pertama apabila penularan COVID-19 telah menjejaskan permintaan pengguna dan aktiviti ekonomi. Menurut data Bank Pusat Negara Korea Selatan, ekonomi ke-12 terbesar dunia itu telah menguncup sebanyak 1.3% dalam tempoh Januari sehingga Mac berbanding 3 bulan sebelumnya. Ia merupakan peningkatan kecil berbanding pengumuman pertamanya pada April lalu, iaitu penguncupan sebanyak 1.4%. Namun masih lagi penurunan keluaran
dalam negara kasar KDNK yang terbesar sejak krisis kewangan global 2008. Korea Selatan merupakan antara negara yang paling awal terjejas selepas China. Yang kedua adalah ekspor berkurang. Ekspor Korea turun sebanyak 6.1% pada tahun 6.1% pada Januari 2020 kerana hari bekerja lebih sedikit. Purata ekspor harian juga turun selama 14 bulan berturut-turut sebelum menyaksikan pembalikan pada Januari 2020. Masyarakat juga menyebarkan kebimbangan COVID-19 yang menyebabkan mereka ketiadaan kerja dan pengeluaran industri yang lebih rendah mengancam ekspor mereka untuk terus jatuh dengan lebih teruk. Yang ketiga adalah sektor pelancongan terjejas. Pelancong Cina telah menyumbang sebanyak lebih daripada 11.5 bilion untuk ekonomi di Korea. Menurut pengarah hal ehwal akademik Cal Ferry, seperti yang dikutip oleh Korea Economic Institute of America, pembatalan lawatan dan penangguhan penerbangan ke China akan menyebabkan kerugian yang lebih besar ke atas ekonomi di Korea. Kata Ferry, pelancong yang masuk ke Korea dijangka mengalami penurunan yang ketara pada tahun 2020 disebabkan oleh coronavirus. Yang ketiga adalah sektor industri dan syarikat terkesan. Hyundai mengumumkan pemberhentian kerja di kilang pembuatan Ulsan di Korea Selatan mulai 7 Februari dengan alasan wabak coronavirus yang berterusan yang menyebabkan gangguan rantaian kepada bekalan di China. Syarikat Hyundai melihat pendapatan penjualan mereka telah menurun sebanyak 3.85 juta dolar. Jumlah hasil penjualan Hyundai di Korea Selatan adalah 80.41 juta dolar pada tahun fizikal 2018. Nama saya Afifah Syuhada binti Ilyas, nombor matrik 273060. Saya akan memulakan pembentangan saya dengan strategi kerajaan Myanmar untuk memulihkan ekonomi semasa COVID-19. Kerajaan Myanmar telah memperkenalkan The COVID-19 Economic Relief Plan CERP pada 27 April tahun 2020. Rancangan ini memfokuskan kepada 7 matlamat utama. Matlamat yang pertama adalah meningkatkan makroekonomi melalui rangsangan kewangan. Antara rangsangan kewangan yang dijalankan oleh Kementerian Perancangan, Kewangan dan Industri bersama-sama dengan Bank Pusat Myanmar adalah penurunan siling bagi kadar deposit dan pinjaman bank sebanyak 3.0%. Yang seterusnya adalah pengurangan bond perbendaharaan. Pengurangan bond perbendaharaan ini adalah pengurangan dalam sijil pelaburan. Kerajaan Myanmar telah menghadkan pengeluaran sijil pelaburan kepada orang awam yang ingin melabur. Seterusnya, matlamat kedua iaitu mengurangkan kesan ke atas sektor swasta. Kerajaan Myanmar telah menyediakan dana kos rendah dengan menawarkan pinjaman modal kerja selama setahun yang bernilai 100 bilion kyat Burma yang tertumpu pada perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta syarikat di sektor hotel dan pelancongan dengan kadar faedah 1% setahun. Yang seterusnya adalah pengecualian 3 hingga 6 bulan dari bayaran sewa yang dikenakan kepada syarikat yang terjejas yang telah menyewa kilang milik kerajaan. Kerajaan Myanmar juga telah mempromosikan perdagangan antarabangsa dengan mewujudkan dana sebanyak 100 bilion kyat Burma. Matlamat yang ketiga adalah mengurangkan kesan ke atas pekerja. Di bawah matlamat ini, faedah penjagaan kesihatan untuk anggota Lembaga Keselamatan Sosial yang menganggur dipanjangkan daripada 6 bulan kepada setahun dari tarikh pengangguran dan perubatan. Matlamat yang keempat adalah mengurangkan kesan ke atas isi rumah. Kerajaan Myanmar telah mengecualikan dari tarif elektrik untuk semua isi rumah sehingga 150 unit per bulan. Penyediaan bantuan kecemasan kepada bahagian populasi berisiko dan peningkatan faedah untuk penerima pencen juga telah diberikan kepada isi rumah. Matlamat yang kelima,
mempromosikan produk dan platform yang inovatif. Di bawah matlamat ini, kerajaan Myanmar mencadangkan untuk mempromosikan penggunaan perkhidmatan pembayaran mudah alih, pindahan bank atau pembayaran kad untuk penjualan e-dagang. Yang seterusnya, kerajaan Myanmar menggalakkan perniagaan runcit untuk menggunakan sistem e-dagang dan perdagangan sosial. Matlamat yang keenam, pengukuhan sistem penjagaan kesihatan. Kerajaan Myanmar telah memperluaskan dan meningkatkan kemudahan di pusat kuarantin dengan menukar premis kerajaan menjadi kemudahan perubatan, merekrut lebih banyak kaki tangan perubatan, mengatur pembasmian kuman dan memastikan semua kemudahan dilengkapi dengan baik. Kemudian, kerajaan Myanmar juga telah meningkatkan langkah pencegahan dengan menubuhkan stesen mencuci tangan, menggunakan pasukan pembasmi kuman bergerak, menubuhkan pasukan bergerak untuk pengedaran topeng dan memperbaiki sistem pengurusan sampah. Matlamat yang ketujuh iaitu matlamat yang terakhir adalah meningkatkan dana COVID-19. Berdasarkan matlamat ini, kerajaan Myanmar mengusulkan untuk memperuntukkan semula bajet 2019 dan bajet 2020 kepada dana COVID-19. Hal ini kerana kerajaan Myanmar ingin mendapatkan pembiayaan pembangunan luaran dalam bentuk hibah dan pinjaman konsensi untuk membiayai langkah-langkah di bawah CERP dan tindak balas Myanmar terhadap wabak tersebut. Seterusnya adalah strategi Korea Selatan untuk memulihkan ekonomi semasa COVID-19. Ekonomi negara Korea Selatan juga terkesan dengan wabak COVID-19 ini, tetapi kerajaan Korea Selatan dapat mengatasinya dengan lebih pantas berbanding negara Myanmar. Hal ini kerana Korea Selatan seperti mana yang kita tahu bahawa negara tersebut merupakan negara yang lebih maju daripada negara Myanmar dari pelbagai aspek seperti kecanggihan teknologi dan kemajuan infrastruktur kesihatan. Kerajaan Korea Selatan juga telah mengambil beberapa langkah yang proaktif dalam usaha untuk mengekalkan ekonomi negara mereka. Antara usaha yang dilakukan adalah seperti memulakan kempen A New Daily Life with COVID-19 pada awal bulan Mei, di mana ia mendorong orang ramai untuk keluar dari rumah, bersosial dan berbelanja agar aktiviti ekonomi dapat berjalan seperti biasa. Kerajaan Korea Selatan juga memberikan bantuan sebanyak 14 trilion won kepada isi rumah untuk membantu meningkatkan penggunaan domestik. Korea Selatan tidaklah mengalami kesan yang teruk terhadap ekonomi, tetapi kerajaan Korea Selatan tetap mengambil jalan yang efektif untuk menstabilkan ekonomi dengan mengeluarkan sebanyak $12.2 bilion atau sekitar 0.7% dari KDNK negaranya kepada sektor perniagaan dan rakyatnya pada awal musim bunga. Kerajaan Korea Selatan juga terus memberi sokongan dalam bentuk pinjaman dan jaminan berjumlah sekitar $230 bilion. Korea Selatan terus memperkuat dan memperbaiki sistem penjagaan kesihatannya dengan mengguna sejumlah besar data kesihatan yang dapat diaksesnya untuk menilai penggunaan perkhidmatan kesihatan dan meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kos. Sepanjang dekad yang lalu, infrastruktur kesihatan Korea Selatan yang moden dan kuat telah memungkinkannya untuk mengatasi pelbagai krisis kesihatan utama seperti krisis COVID-19 yang melanda negaranya pada masa ini. Walaupun Korea Selatan menghadapi salah satu wabak awal terbesar di dunia iaitu wabak COVID-19, namun ia berjaya membendung virus itu dengan cepat tanpa melakukan penutupan iaitu lockdown. Hal ini telah membuktikan bahawa Korea Selatan merupakan negara yang lebih maju berbanding negara Myanmar. Secara kesimpulannya, dapat dilihat di sini bahawa kedua-dua buah negara maju dan membangun sama-sama mengalami krisis ekonomi, sosial dan pelbagai lagi daripada impak COVID-19. Hal ini dapat dilihat melalui usaha kerajaan negara masing-masing dalam mengawal dan membendung penularan COVID-19 ini. Selain itu, kerajaan kedua-dua negara ini juga turut berusaha untuk memulihkan segala pertumbuhan ekonomi yang terbantut. Ekoran kes ini telah melanda satu dunia.